Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so hari ini kita teruskan dengan topik yang seterusnya dalam sains. Okey, so minggu lepas awak dah belajar tentang sistem saraf manusia. So awak dah belajar apa yang ada dalam sistem saraf manusia. Awak dah belajar tentang tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okey, untuk hari ini kita nak tengok rangsangan dan gerak balas dalam manusia. So topik kita hari ni lah. So untuk hari ni kita akan lebih fokuskan kepada mata. Sebab kita ada 5 jenis rangsangan yang awak perlu belajar. So kalau cikgu nak rangkumkan 5-5 mungkin agak panjang. So kita fokuskan dulu satu demi satu. Okay, untuk hari ni kita nak tengok tentang mata dulu. So objektif kita, awak dapat melakar struktur organ dera mata dan juga menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. So kalau awak tengok buku teks, awak boleh tengok muka surat 11 sehingga muka surat 13. Okey, so sebelum cikgu terlupa, cikgu nak maklumkan untuk sains cikgu gunakan 2 buah buku panjang. Okey, buku 1 dan juga buku 2. So, kedua-dua buku ni kita masukkan sekali nota dan juga latihan. Okey. So kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ni, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam mata kita. Okey, jom kita tengok. Sekejap Okey, kita nak tahu apa dia rangsangan. Rangsangan ni adalah apa saja perubahan yang berlaku dalam kita punya persekitaran kita panggil sebagai rangsangan. So kita ada rangsangan cahaya, rangsangan bunyi, rangsangan bahan kimia. So dalam manusia kita ada 5 jenis organ dera untuk kita kesan kita punya rangsangan. Antaranya organ dera kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, kulit dan juga kita ada lidah. So awak tahu apa jenis rangsangan dia? Tahu ke tak? Mata kita tahu rangsangan dia adalah cahaya. Kalau hidung rangsangan dia adalah bahan kimia. Okey, kalau telinga rangsangan dia adalah apa? Apa rangsangan untuk telinga? Mestilah bunyi. Okey, kalau awak dengar macam-macam bunyi ni, maaflah macam-macam bunyi tu ada. Itu adalah rangsangan. Okey, kalau kulit kita punya rangsangan adalah sentuhan dan lidah adalah bahan kimia yang ada dalam makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Okey. Okey. Kalau awak tengok dalam mata, kita tahu fungsi mata kita untuk melihat. So dalam mata kita, so saya rasa semua orang ada bola mata yang agak bujur. Okey, kalau kita kata bola mata kita ni bulat, kalau kita minta awak lukis muka, mungkin awak tak akan lukis bulat lah. Kalau mungkin bulat tu lebih kepada kartun. Kan? Doraemon mata dia bulat. So kalau manusia, bola mata dia ni agak bujur sedikit. Okey. So mata kita ada 3 jenis lapisan, iaitu kita ada sklera, kita ada koroid, kita ada retina. So awak kena tahu apa benda 3-3 ni. Okey, so awak tengok bahagian mata kita yang berwarna putih kat hadapan mata. Kalau awak boleh tengok, cikgu tunjuk kat sini. Sekejap Okey, kalau awak tengok mata kita yang warna putih ni, putih ni adalah bahagian yang kita panggil sebagai sklera. So sklera kita ada fungsi sklera adalah untuk mengekalkan bentuk dan juga melindungi kita punya bola mata. Okey. So awak tengok dalam mata kita juga, selain daripada sklera yang warna putih, kita juga ada bahagian yang berwarna perang. Okey, kalau orang Malaysia ni selalunya warna perang lah. Bola kita punya bahagian yang berwarna tu. Okey, so bahagian berwarna ni kita panggil sebagai iris. Okey, so apa fungsi iris ni? Iris ni adalah untuk mengawal saiz pupil ataupun anak mata kita panggil. Okey, so yang warna merah, yang warna biru, yang awak pakai, ada setengah orang pakai contact lens, warna merah, warna biru. Okey, so itu adalah sebagai iris. So apa fungsi iris tadi? Untuk mengawal saiz pupil ataupun saiz anak mata. Okey, apa dia pupil ni? Pupil ni adalah bahagian yang di dalam iris tu yang kita panggil sebagai anak mata. Okey, kadang-kadang ada saiz pupil dia tu besar, kadang-kadang saiz pupil dia tu kecil. Dia bergantung kepada situasi. Contohnya, kalau awak masuk dalam kawasan yang cerah,
saiz pupil kamu ni akan jadi kecil ataupun dia akan berkurang. Sebab apa dia akan berkurang? Sebab bila awak masuk kawasan cerah, dia akan nak kurangkan kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Sebab tu saiz pupil kita akan mengecil. Tapi sebaliknya pula, bila kita masuk dalam kawasan yang gelap, saiz pupil kita ni akan bertambah. Kenapa kena jadi besar? Kena bertambah. Sebab bila dah masuk dalam kawasan yang gelap, dia nak tambahkan kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Sebab tu dia jadi besar kita punya saiz pupil. Okey. So dalam mata kita ada tadi, kita dah belajar tentang sklera, iris dan juga pupil. Okey. So kita nak tengok apa lagi yang ada pada mata kita. Okey, awak tengok buku teks kamu, muka surat 12. Sekejap ya. Okey, so dalam bahagian mata kita ada 15 jenis bahagian mata yang awak kena tahu dan awak kena ingat fungsi-fungsi dia. Dia ada fungsi dia yang tersendiri. Okey, so awak tengok dekat sini. Kita ada yang pertama, kita tengok kita ada liman penggantung, kita ada kornea, kita ada iris, kita ada pupil, gelemair, konjaktiva, gelemaca, kita ada bintik buta, saraf optik, kita ada bintik kuning, retina, koroid, sklera, kita ada kanta mata dan kita ada otot silia. Okey, so ke-15 ni memang awak kena ingat lah. Tu cikgu tak dapat nak tolong lah. Memang awak duduk rumah ni awak kena ingat apa nama-nama bahagian mata dan fungsi-fungsi dia. Kadang-kadang soalan tanya. Okey. So kita tengok satu-satu. Okey. Sekejap. Ligamen penggantung ni. Okey. Tengok ligamen penggantung ni. Okey. Apa fungsi ligamen penggantung ni? Okey, kita nak tengok. Ligamen penggantung ni fungsi dia untuk memegang kanta mata pada kedudukan dia. Awak tengok. So dia boleh pegang kanta mata. Okey. Kalau kornea dia boleh fokuskan cahaya untuk masuk ke dalam kita punya retina. Okey, itu kornea. Itu fungsi bagi kornea. Okay, awak tengok kornea ni. So, fungsi dia untuk memfokuskan cahaya untuk masuk ke dalam retina. Okey, itu fungsi bagi kornea. So, kita tengok pula iris. Apa fungsi iris? Iris adalah fungsi dia tadi yang cikgu dah cakap untuk mengawal saiz pupil. Sama ada kecil ataupun besar. Bergantung pada situasi tadi kan cikgu dah cakap. Okey, kemudian gelemair. Gelemair adalah fungsi dia sama juga dengan gelemaca. Dia ada gel, bendalir ataupun cecair yang fungsi dia untuk mengekalkan bentuk bola mata dan untuk bantu nak fokuskan cahaya masuk ke dalam mata. So kedua-dua ni fungsi dia adalah sama. So awak tengok dalam buku teks kamu. Gelemair dan juga gelemaca. Cuma jangan tertukar tempat dia. Kalau gelemair, dia duduk di hadapan kanta. Okey, kalau gelemaca dia duduk di belakang kanta. Okey, so kemudian kita tengok apa dia konjaktiva ni pula. Okey, apa dia konjaktiva? So konjaktiva ni adalah bahagian hadapan sklera yang boleh melindungi mata kita. Okey, dia melindungi kita punya sklera. So dia duduk di depan sklera untuk lindungi mata kita. Kemudian kita tengok kita ada bintik kuning, kita ada bintik buta. Apa benda dua-dua ni? Dia ada fungsi dia tak sama. Kalau kita bintik buta, nama pun buta, dia memang sangat tak peka kepada cahaya. Sebab dekat kawasan dia tak ada fotoreseptor. Tapi kalau bintik kuning, dia sangat peka. Kalau cahaya tu masuk, dia terfokus kepada bintik kuning. So kita akan nampak banyak cahaya. So kita boleh fokuslah apa rangsangan dia tu, apa yang kita tengok. Okey, tapi kalau bintik buta dia tak peka. Okey, kemudian kita tengok saraf optik pula. Okey, apa fungsi saraf optik ni? So dia akan bawa impas saraf daripada retina ni. Bila saja cahaya masuk dah sampai kepada retina, automatik dia akan hasilkan impas saraf dan dia hantar daripada retina ni untuk dihantar ke otak untuk dia nak tafsirkan apa yang awak nampak, cahaya apa yang awak nampak. Okey, itu fungsi bagi saraf optik. Kemudian retina pula.
Fungsi retina adalah untuk mengesan cahaya. Yang tadi cikgu cakap dia nak hasilkan impas saraf kan. So dia akan kesan cahaya dan automatik akan hasilkan impas saraf untuk hantar kepada otak untuk nak tafsir tadi ni. Okey, so kita tengok koroid. Koroid ni kalau awak tengok dalam buku teks kamu, dia berwarna hitam. Okey, awak tengok dalam buku kamu betul-betul. Dia adalah lapisan hitam yang fungsi dia untuk mencegah pantulan cahaya dalam mata kita. Selain daripada dia cegah pantulan cahaya, dia juga fungsi dia untuk membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata kita. Okey, itu fungsi bagi koroid. So koroid dia warna hitam, fungsi dia untuk bekalkan oksigen dan juga nutrien. Okey. Selain tu kita ada sklera. Sklera ni yang tadi cikgu cakap kan, warna putih di hadapan mata kita ni. So fungsi dia nak mengekalkan bentuk bola mata dan juga melindungi mata kita. Okey. So dalam mata kita ada kanta mata. So kanta mata kita ni adalah berbentuk cembung. Kan awak tahu kanta ada kanta cembung, ada kanta cekung. Tapi mata kita kanta cembung. So nak fokuskan cahaya yang masuk kepada retina. Bila cahaya masuk dia akan lalu kepada kanta mata, fokuskan kepada kita punya retina. So otak silia yang terakhir sekali, otak silia fungsi dia untuk mengubah ketebalan kanta. Macam mana dia nak ubah? Dia ada proses kecut dan juga kendur dia. Okey, bergantung kepada situasi kita. Okey, so kita dah tengok kita ada 15 jenis bahagian mata dan fungsi dia yang tersendiri. Okey, so cikgu harap awak boleh ingat ke-15 bahagian mata dan apa fungsi dia. Okey, kalau depan mata cikgu tanya dah ni. Apa nama dia, apa fungsi dia seorang-seorang ni. Tapi sebab awak duduk di rumah, awak baca buku je lah kot. Cikgu rasa tak dapat nak soal kamu. Okey, so kita tengok next. Okey, kita tengok muka surat 13. Okey. Apa warna yang kita tengok? Okey, so dalam skrin cikgu ni, dalam slide yang cikgu sediakan ni ataupun sama juga dalam buku teks lah. So retina kita ada dua jenis fotoreseptor, iaitu kita ada sel root dan kita ada sel kun. So awak tengok dekat sini apa dia sel root, apa dia sel kun. Okey, kalau awak tengok sel root, dia peka kepada keamatan cahaya. Maksudnya jumlah cahaya yang kecerahan cahaya yang masuk, sama ada cahaya tu cerah ataupun cahaya tu cahaya yang samar. Dia boleh peka, maksudnya dia boleh kesan cahaya. Tapi kalau sel kun, okey, tengok kalau sel kun dia peka terhadap warna cahaya. Okey, dalam keadaan cerah tu apa cahaya yang ada, sama ada warna merah, warna hijau ataupun warna biru. Okey, so dalam buku teks kamu awak boleh tengok awak boleh tengok dalam buku teks kamu ni, tengok kita ada sel root dan juga sel kun. Kan awak tengok dalam buku teks kamu ni. Okey. So cikgu nak sambung sikit lagi tentang macam mana mekanisme penglihatan. Okey, untuk mekanisme penglihatan awak boleh rujuk buku teks kamu. Okey, muka surat 18. So dekat sini dia ada dia punya catat alir macam mana awak boleh melihat dengan menggunakan organ deria kita mata. Okey, awak tengok sinar cahaya yang awak contohnya dekat sini cahaya objek dia adalah lilin. So, macam mana kita boleh nampak lilin tu, cahaya lilin tu? Okey, sinar cahaya daripada lilin ni dia akan masuk ke dalam mata melalui kornea, kemudian gelem air, kanta mata dan juga gelem maca. Lepas tu barulah dia sampai kepada retina. So, semua ni akan tolong bantu untuk fokuskan cahaya untuk sampai ke retina. Okey, kemudian sinar cahaya ni akan merangsang fotoreseptor ni. Awak tengok. Tak ada fotoreseptor ni. So dia akan rangsang fotoreseptor ni untuk menghasilkan impas saraf dan dihantar ke otak. So siapa yang dia nak rangsang tadi ni? Dengan bantuan siapa impas saraf ni? Kalau kita nak hantar ke otak ni, kita akan gunakan saraf optik untuk hantar ke otak. So bila kita dah hantar ke otak, otak akan tafsir apa imej yang kita tengok. Okey, so dia ada ciri-ciri imej dia. Yang pertama, ciri imej dia yang pertama adalah kecil. Lepas tu kita ada terbalik, maksudnya songsang. Awak akan tengok gambar tu terbalik. Okey, dan kita tengok
dalam keadaan tegak ataupun dia tak adalah sengit ataupun terbalik, dia dalam keadaan tegak. So ciri-ciri dia adalah kecil, terbalik dan juga tegak. So itu macam mana mekanisme penglihatan yang kita gunakan organ mata ni. Okey. Okey, itu sikit yang cikgu terangkan tentang mata dan juga dia punya fungsi-fungsi bahagian mata. Okey, nama dia, apa fungsi dia dan macam mana cara mekanisme penglihatan. Okey, so nota ni tolong salin ke dalam buku kamu, buku yang sama yang awak guna minggu lepas. Katakanlah cikgu saya tak ada lagi buku, saya tak beli lagi. Okey, tak apa. Awak gunakan kertas, awak salin dulu dalam kertas. Kemudian nanti bila awak dah beli buku, awak lekatkan dalam buku. Okey, so nota yang mana ni nak salin cikgu? Okey, awak salin nota yang cikgu bagi yang tadi ni. Kalau awak tengok buku teks kamu ni, muka surat 11, so tolong lukis bahagian hadapan mata dan labelkan. Kemudian muka surat 12, bahagian mata, 15 bahagian mata dan fungsinya. Okey, so kalau kamu kata cikgu, boleh tak kami photostat? Boleh, tak ada masalah. Okey. So muka surat 11, muka surat 12 tolong salin dan juga muka surat 18 iaitu mekanisme penglihatan. Okey. So salin ni tak semestinya hari ni siap, tak ada masalah. Bila cikgu bagi tempoh sampai Jumaat ni lah. Maksudnya bila awak dah siap, awak tolong PM dekat cikgu, tunjuk kata awak dah siap. Okey. So cikgu akan semak nanti. So untuk latihan, nanti cikgu akan bagi latihan. Okey. So terima kasih kerana sudi mendengar. Okey. Nanti tolong buat latihan yang cikgu bagi. Okey. Assalamualaikum.